Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu, mari kita sentiasa hanya memuji Allah, sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga kita untuk sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu kita dan juga dari keburukan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berinya taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Dan begitu barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah yang mana Dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sungguh nescaya Allah akan memperelokkan segala urusan dan menghapuskan dosa, kerana barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini hanya petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa Nabi Muhammad SAW mengingatkan, seburuk-buruk perkara di dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil. Dan setiap perkara yang diada-adakan merupakan perkara bid'ah.
Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus seseorang kepada kesesatan. Dan ketahuilah setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi Khamis ini kita lagi masih diberi kesempatan, kesihatan dan juga keinginan untuk menjalankan lagi salah satu tanggungjawab bagi seorang Muslim untuk meningkatkan iman dan juga takwanya kepada Allah dengan belajar dan menuntut ilmu Allah. Walillahil hamd. Pengajian hadis kita berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dapat diteruskan lagi. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung hadis yang kedua, hadis Jibril, ataupun digelar sebagai hadis Ummul Hadis ataupun Ummus Sunnah, yang mana sebelum itu berkaitan dengan hadis niat kita bahas. Kemudian sekarang kita berada di hadis yang kedua terkait dengan rukun Islam, kita dah bahas walillahil hamd, dan akan diulang lagi pada hadis yang ketiga terkait dengan rukun Islam. Kemudian kita dah bahas panjang terkait dengan rukun iman, dan terakhir kita telah bahas terkait dengan martabat yang tertinggi dalam agama Islam, iaitu martabat al-ihsan. Ingat lagi Fik, al-ihsan. Okey, setelah itu Jibril bertanya kepada baginda Nabi SAW, dan minggu lepas sempat kita masuk sikit, tapi ada sebahagian pelajar yang mungkin dia masih pening lagi dengan bab ihsan, jadi dia tak dapat tangkap tentang bab yang kita akan masuk pada hari ini. Jadi hari ini terkait dengan hari kiamat dan juga tanda-tandanya, dan masih lagi dalam hadis yang kedua, dan ini adalah soalan yang terakhir daripada Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita terus masuk ke perbahasan insya-Allah. Okey, soalan pertama Jibril kepada Nabi SAW apa? Akhbirni an, tentang apa? Jibril tanya soalan pertama tentang Islam, dan Nabi SAW jawab terkait dengan rukun Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Dan ini adalah terkait dengan apa yang kita akan lalui dalam kita beragama. Dia tak lari daripada tiga perkara ni. Sebab tu dinamakan sebagai Ummul Hadis ataupun Ummus Sunnah hadis ini. Sebab hadis yang kita akan belajar semua akan tak lari daripada rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Dan kita juga sebagai seorang mukmin tidak ada pernah kata bosan ataupun cukup untuk kita pelajari tiga benda ni. Kita sentiasa kena murajaah dan murajaah. Sebab ia berlaku sepanjang kehidupan kita. Betul tak? Terkait dengan qada dan qadar, terkait dengan beriman kepada malaikat, terkait dengan yang paling tertinggi terkait dengan ihsan. Bagaimana setiap hari kita kena ada satu target, bahawa dalam aku beragama aku kena sampai tahap yang paling tertinggi, iaitu al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ini. Qala, bismillah, kita mula. Qala, iaitu siapa yang berkata ni? Jibril. Sadaqta. Ini soalan bagi rukun iman. Cuba tengok. Okey. Qala fa akhbirni anil iman. Qala, Nabi SAW bersabda, jawab soalan Jibril, an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman dah jelas insya-Allah. Jelas Okay, saya ada satu pertanyaan. Di sini Nabi SAW sebut an tu'mina.
kan, bahawa engkau beriman, kau yakin, kau percaya dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari akhirat. Nabi stop, kemudian Nabi ulang balik, dan engkau percaya kepada qada dan qadar baik dan buruk. Kenapa Nabi ulang ni? Nabi tak sambung je, wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa Nabi ulang? Penegasan tentang engkau kena beriman, dan tentang qada dan qadar pun Nabi ulang, engkau kena beriman. Kenapa ada penegasan di situ? Siapa masih ingat? Adam? Kenapa seakan-akan ada perbezaan, betul tak? Kalaulah qada dan qadar ni masuk dalam rukun iman, tak perlu Nabi ulang benda ni. Contoh dia macam saya cakap dengan seseorang, kau kena percaya kepada fulan dan fulan dan fulan, dan kau kena percaya kepada fulan. Saya ulang balik, kau kena percaya tu. Sebab apa? Okey, para ulama menegaskan bahawa pembelajaran qada dan qadar ni sebenarnya dah masuk dalam rukun beriman kepada Allah. Kan? Kenapa qada dan qadar masuk beriman kepada Allah? Sebab dalam kita mempelajari qada dan qadar tak lari daripada perbahasan berkaitan dengan ilmu Allah. Betul tak? Ilmu Allah, apa kitabatullah, apa yang Allah perintahkan untuk kalam catat, kemudian masyiatullah, kemudian khalq, penciptaan Allah. Semua terkait dengan Allah sebenarnya. Tetapi Nabi SAW tahu kelak umatnya akan banyak terpensung dalam bab qadar, dan itu telah terjadi. Betul tak? Dan sebab urut hadis ni, sebab adanya hadis ni dalam kitab Sahih Muslim adalah disebabkan Abdullah bin Umar nak menegaskan tentang qadar. Ingat lagi? Betul tak? Ada seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar, bertanya, mengadu tentang masyarakat di Iraq ketika itu, yang mana mereka dah terpesong dalam bab qadar. Akhirnya Abdullah bin Umar bawakan hadis ini. Sebab tu, dan qada dan qadar ni juga dia akan berlaku 24 jam dalam seharian kita. Jadi kalau kita tak memahami bab ni dengan sebenar-benarnya, kita akan terpensong, kita akan imam jadi Jabari ataupun Qadariyah. Dan lebih teruk, mungkin kita boleh jadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan disebabkan qada dan qadar. Sebab tu walaupun perbahasan qadar sebenarnya dah termasuk dalam beriman kepada Allah, tetapi melihat perkara itu adalah sesuatu yang harus ditekankan lagi, maka Nabi SAW mengulang balik bahawa engkau kena beriman dengan setiap benda yang berlaku dalam kehidupan kau 24 jam, baik dan buruknya adalah dari Allah. Okey. Kemudian Jibril berkata, sadaqta, engkau telah benar wahai Muhammad. Kemudian soalan seterusnya, fa akhbirni anil ihsan, dan kemudian kabarkan aku tentang ihsan, iaitu martabat yang tertinggi setelah orang dah faham tentang Islam, kemudian iman, kemudian dia kena capai apa seterusnya adalah al-ihsan. Kemudian Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat Allah. Dhamir ni kembali kepada Allah. Itu peringkat yang pertama. Setiap ibadah yang kita lakukan, kita kena hadirkan perasaan, hadirkan suasana bahawa Allah berada di hadapan kita. Apa-apa tindakan, tengah kelas online ke, tengah baca Quran ke, apalagi tengah solat, satu ibadah yang paling agung, kita kena hadirkan perasaan tu, kena usaha. Jikalau kita tak mampu, ada tindakan seterusnya, fa illam takun tarah, maka apabila engkau tidak mampu untuk seakan-akan melihat Allah, ni kembali kepada Allah,
ketahuilah fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah sedang melihat engkau dan sentiasa memerhati kau. Itu adalah tingkatan ihsan, dan kita telah bahas dengan secara agak detail juga apa makna ihsan, kemudian apa rukun ihsan, apa martabat dia, apa jenis-jenis dia. Dan hari ini kita akan masuk tentang soalan yang seterusnya. Qal, maka telah berkata Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, maka kabarkanlah kepada aku an tentang as-sa'ah, hari kiamat. Okay, saya ada pertanyaan. Kenapa tiba-tiba Jibril tanya tentang hari kiamat? Apa kaitannya hari kiamat dengan rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan? Kenapa tak tanya soalan lain? Fa akhbirni anil jihad ke, fa akhbirni an birrul walidain dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba Jibril tanya fa akhbirni, beritahu aku apa itu ataupun bila terjadinya sa'ah? Apa, siapa boleh jawab? Macam mana? Percaya? Untuk yakin qada dan qadar. Bila, apa kaitannya kiamat dengan qada dan qadar? Apa yang pasti akan terjadi? Kiamatnya. Okey, lepas tu disebabkan kalau kita dah beriman kiamat pasti terjadi, apa kaitan dengan Islam, iman dan ihsan? Betul. Betul, masya-Allah. Barakallahu fiik. Jadi soalan yang terakhir ditanya oleh Jibril terkait dengan hari kiamat, untuk mengingatkan dua perkara. Yang pertama adalah sebab soalan yang seterusnya setelah Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian tentang dengan hari kiamat, adalah untuk memberi semangat. Memberi semangat. Memberi semangat macam mana? Memberi semangat dalam kita nak mempraktikkan atau kita nak mengamalkan apa yang telah kita faham terkait dengan Islam, terkait dengan iman, terkait dengan ihsan. Dan manusia ni Allah berikan apa? Akal dan nafsu. Jadi jikalau tidak ada picu semangat untuk kita sentiasa berusaha melakukan yang terbaik kepada Allah, kita akan bosan, kita akan lemah, betul tak? Tapi jikalau kita tahu tentang sa'ah, bahawa kelak kita semua akan mati dan akan dibangkitkan, kemudian akan dihisab, kemudian kita akan dibalas dengan balasan yang jauh tinggi dengan apa yang kita amalkan, maka itu akan beri kita satu semangat. Betul, Fiq? Afiq kena semangat sebab Nabi SAW sebut apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Kelak ke akhirat nanti, ya Fiq, di padang mahsyar semua orang tengah berkumpul satu dunia selama 500,000 tahun, berdiri dengan dekatnya matahari, keadaan sangat panas, tetapi Allah memberi satu keutamaan bagi 7 golongan. Salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang tumbuh besarnya dalam beribadah kepada Allah. Di mana semua budak-budak yang kat luar sana sedang main game, buat benda yang tak berfaedah, tapi Afiq datang kelas, Adam datang kelas, ketahuilah, semangatlah. Belajar betul-betul, sebab apa? Kelak nanti ke akhirat kita akan dapat naungan Allah. Ada rasa semangat ke rasa sama je? Semangat sikit kan? Sebab tu Jibril tanya tentang hari kiamat. Biar orang Muslim ni, biar orang mukmin ataupun orang muhsin akan sentiasa terasa ada benda yang bagi dia semangat. Aku buat ni kadang penat. Ya Allah, sampai bila? Sampai bila? Betul tak? Sampai bila aku nak solat 5 waktu? Dan mungkin ada pertanyaan macam itulah, tapi na'udzubillah. Tapi apabila dia teringat tentang hari kiamat, kelak aku akan, kalau aku buat baik, aku dibalas syurga.
dan kenikmatan yang kemuncak di dalam syurga, aku dapat melihat wajah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, balasan. Soalan Jibril yang terakhir terkait dengan hari kiamat, kaitannya dengan soalan yang sebelumnya adalah terkait dengan balasan. Islam, iman, ihsan, amal. Betul tak? Tapi bila balasannya? Sa'ah. Okey. Kemudian Nabi SAW menjawab, sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ma ni apa? Tiada, tidak. Ma nafiah ke nahiyah? Ma nafiah, menafikan. Nahiyah melarang. Jadi ma ni ada dua. Boleh jadi ma nahiyah yang melarang, ataupun sama juga perkataan la. Dan juga ma nafiah. Ni ma nafiah, menafikan tidaklah mas'ul. Mas'ul ni isim apa? Isim maf'ul kan? Faham tak? Isim ada dua kan? Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Okey, isim fa'il adalah orang yang melakukan. Misalnya daribun, orang yang memukul. Manakala isim maf'ul yang dikenakan tindakan tersebut. Madrubun, ada ra sini. Madrubun, orang yang dipukul. Okey, mas'ulun ni dia dekat isim fa'il ke isim maf'ul? Mas'ulun. Tengok wazan dia sama dengan fa'il ke maf'ul? Maf'ul lah. Jadi mas'ul ni adalah orang yang ditanya. Manakala fa'il adalah sa'il, orang yang bertanya. Jadi Nabi SAW sebut tidaklah orang yang ditanya anha, an tentang, ha domir. Domir ni kembali kepada apa? Kembali kepada sa'ah. Tidaklah orang yang ditanya tentang ha ni, iaitu hari kiamat kan. Sa'ah ni muannas, jadi kena ha. Kalau hu muzakkar. Tidaklah orang yang ditanya, iaitu Nabi SAW, ni Nabi, anha tentang hari kiamat, bi'a'lam, lebih mengetahui. Ilmun a'lam, hasanun ahsan, fadlun afdal kan, isim tafdil. Lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, itu Jibril. Maksudnya apa? Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang tanya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tak tahulah. Maksudnya Nabi tak tahu. Tetapi kenapa Nabi SAW tak sebut je la a'lam ke, la adri ke, wallahu ta'ala a'lam ke? Sebab tu ada perbahasan di para ulama dalam kalimat ni. Nabi sebut tidaklah orang yang ditanya tentangnya bi'a'lam minas sa'il. Jadi sa'il ni dia a'lam daripada mas'ul, betul tak? Menunjukkan Jibril lebih faham, lebih tahu daripada Nabi Muhammad SAW. Betul ke? Betul ke bahawa Jibril a'lam daripada Nabi SAW? Habis Nabi SAW sebut ni? Kan, betul tak? Nabi sebut Jibril, tidakkah Jibril awak lebih tahu daripada saya? Istilah dia kalau kita terjemahkan kan, menunjukkan bahawa seakan Jibril lebih tahu daripada Nabi SAW. Betul ke tu? Kiranya Jibril tu lebih berilmu daripada Nabi SAW. Betul ke? Tak, ya, terkait dengan hari kiamat dua-dua tak tahu. Tapi dalam kalimah ni seakan Nabi
nak bagi hint bahawa Jibril tu lebih tahu daripada aku. Betul tak? Tapi betul ke statement tu? Bahawa Jibril lebih tahu daripada Nabi SAW? Betul. Dan Jibril adalah guru Nabi SAW. Kan? Bukankah Jibril malaikat kerja dia apa? Pembawa wahyu. Wahyu tu ilmu. Daripada siapa? Daripada Allah. Dan Allah sebelum nak mewahyukan kepada Nabi Muhammad, Allah beritahu kepada Jibril dulu. Jadi Jibril tahu dulu. Kemudian baru Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ustaz, masa soal jawab ni, Nabi dah tahu yang tu juga. Nabi dah tahu. Dah tahu. Cuma para sahabat ketika tu tak tahu. Jadi memang semua perkara, semua dalam syariat ni Jibril lebih tahu daripada Nabi SAW, kecuali satu je. Apa dia? Yang Nabi tahu dulu sebelum Jibril. Solat. Solat adalah satu-satunya ibadah yang Nabi SAW diberi satu keistimewaan yang sangat agung oleh Allah SWT, bahawa Allah jemput sendiri Nabi SAW Mi'raj ke langit ketujuh untuk disyariatkan solat. Ketika itu Jibril tak tahu. Dan Jibril tahu setelah Nabi SAW turun daripada langit ketujuh. Okey, jadi kesimpulan jawapan Nabi adalah aku tidak tahu. Yang Sa'il pun tidak tahu, yang Mas'ul pun tidak tahu. Okey. Jikalau Nabi SAW, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi, tak tahu. Begitu juga Jibril, makhluk yang paling mulia di atas langit pun tak tahu. Tiba-tiba ada orang dakwa kita akan berlaku kiamat tak lebih daripada 1440. Apa hukum dia tu? Dia lebih tahu daripada Nabi dan Jibril. Jadi kewajipan kita kena benci dan ingatkan orang yang orang yang terlalu semangat dalam bab ni, sehingga dia memberikan satu statement yang bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan nas. Kalaulah Nabi SAW tahu bahawa umur umat ni tak lebih daripada 1440 tahun, Nabi beritahu tak? Pasti Nabi akan beritahu. Nabi tak akan sembunyikan ilmu. Tapi Nabi tak tahu. Jadi bila Nabi SAW, makhluk yang paling Allah sayang pun tak tahu, kita boleh tak keluar statement bahawa umat ni tidak akan lebih daripada tahun sekian dan sekian? Tak boleh. Haram. Serta jangka-jangka. Sebaik-baik penjangka adalah Nabi SAW dan juga Jibril. Tapi mereka pun tak jangka sebab mereka tak tahu. Itu adalah ilmu khusus hanya bagi Allah SWT. Macam orang kata hari kiamat tu, hari Jumaat tu? Hari kiamat, hari Jumaat adalah hadis sahih. Tapi Jumaat tahun bila, Jumaat bila, minggu bila, kita tak tahu. Tapi hari itu adalah hari Jumaat. Itu pasti. Dan itu ilmu sedikit yang Allah beritahu. Kan? Tapi jangan kita lebih daripada itu. Takut-takut kita termasuk dalam perkara yang dapat keluarkan kita daripada daerah Islam. Okey, kemudian Nabi SAW dan Jibril juga tak tahu. Maka Jibril pun bertanya. Jibril berkata, fa akhbirni an amaratiha. Maka ya Muhammad, beritahu kepada aku tentang amaratiha. Amarat ni adalah alamat. Alamatiha. Ataupun kata sama juga asyrat. Amarat, kata sama dia adalah alamat ataupun asyrat. Semua lafaz ni ada dalam nas. Amarat dan alamat ada dalam hadis, manakala asyrat ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Kan, Fik? Hadis tidak akan berlaku kiamat sehingga orang akan kembalikan ilmu kepada orang yang bodoh. Macam mana hadis dia, Adam? An yultamasal ilmu indal asaghir, kan?
min asyratis sa'ah an yultal masal ilmu indal asagir. Tu asyrat. Nabi pakai perkataan asyrat. Hadis tu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda kecil, kelak ilmu akan dikembalikan kepada orang-orang asagir. Asagir ni daripada perkataan sagir, kecil. Bukan kecil ilmu dia, bukan kecil umur dia, tapi kecil ilmu dia. Terbukti tak sekarang? Terbukti. Banyak ulama-ulama TikTok, kan? Dan lain sebagainya. Budak-budak kecil yang memang tak ada asas dalam menuntut ilmu dah berani beri fatwa, bagi ini, bagi itu. Tapi serban besar. Ilmu kecil. Macam mana? Jawapan dia dalam tak. Ni hadis saya ada hafal dengan Afiq dengan Adam. Saya sentuh. Jadi tanda ni tak ada dalam hadis Jibril. Ni hadis lain. Sorry, kita dah masuk bab lain pula. Confuse. Tak. Okey, kita balik kepada mauduk. Okey, Jibril bertanya, Muhammad, kabarkan kepada aku tanda-tanda kiamat. Jikalau kita tak tahu bila nak berlaku waktunya, sekarang beritahu aku apa tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Apa pengajaran, apa yang menunjukkan adanya tanda-tanda ni? Menunjukkan apa? Hari kiamat Allah rahsiakan, tapi Allah bagi tanda. Itu tunjukkan apa? Bersedia. Tunjukkan besarnya rahmat Allah. Kan? Satu waktu yang sangat-sangat besar, gunung terbang, manusia seakan belalang bulu dan lain sebagainya tu, Allah dah terangkan kepada kita keadaan yang sangat menakutkan. Tapi Allah tak beritahu bila. Kan? Allah tak beritahu bila pun ada rahmat dia, dan Allah beritahu tanda-tanda pun ada rahmat dia. Ada hikmah di sebalik itu, agar kita sentiasa bersiap sedia. Okey, sebelum kita masuk tanda yang pertama, kita bahas dulu tentang Sa'ah. Okey. Tentang hari kiamat. Okey, Sa'ah kita dah bahaskan bahawa Sa'ah ni salah satu nama bagi hari kiamat. Sa'ah ni terjemahan dia waktu. Kaitan dia dengan hari kiamat adalah waktu yang tiba-tiba. Kiamat itu akan datang waktu secara tiba-tiba. Ataupun pendapat yang lain mengatakan Sa'ah ni adalah waktu yang sekejap. Kaitan dia dengan hari kiamat, Allah akan menghisap manusia daripada Adam sehingga manusia yang terakhir dalam masa waktu yang sekejap sahaja. Itu dua pendapat. Okey, kaedah ammah, kaedah umum dalam kita nak memahami hari kiamat. Yang pertama, okey, sekarang perbahasan kita tentang kaedah umum dalam kita memahami hari kiamat. Yang pertama, as-sa'atu atiyatun la raiba fiha. Kaedah yang pertama bahawa hari kiamat, sa'ah atiyatun, akan datang, pasti akan datang. Daripada perkataan ata ya'ti, atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Itu kaedah yang pertama, bahawa hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan sedikit pun. Boleh buka dalilnya surah Taha ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Wajah dalam ada innas sa'ata atiyatun, pasti akan datang. Surah Taha ayat 15. Di sini pun Allah SWT tegaskan akadu ukhfiha, dan aku sembunyikan ilmu bila terjadinya di sisi aku sendiri.
Allah SWT tak ada bagi tahu kepada sesiapa pun dari antara makhluknya. Kalau Allah SWT nak beritahu, orang yang paling layak untuk tahu siapa? Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi SAW tak tahu. Jadi saya ingatkan kepada semua orang yang kadang ta'assub dalam nak mempelajari benda-benda kiamat ni, jangan pernah kita terdetik statement ataupun perkataan bahawa kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sekian. Kemudian kaedah yang seterusnya, as-sa'atu qaribatun. Hari kiamat itu sangat dekat. Walaupun terjadi bila kita tak tahu, tapi yang pasti dia pasti dekat. Dalil dia surah Al-Qamar ayat 1. Tentang Nabi SAW belah bulan. Dan ketika itu Nabi dekat mana? Turunnya ayat ni, Nabi di mana? Di Mekah, betul tak? Orang-orang kufar Quraisy nak satu mukjizat, membuktikan bahawa Nabi adalah Rasul. Maka dia suruh Nabi untuk belah bulan. Dan akhirnya terjadilah benda tu. Dan Allah menegaskan bahawa terjadinya peristiwa itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Nampak? Siapa kita nak cakap benda kiamat ni nak jadi tahun sekian dan sekian. Dan benda ni Allah cakap dekat bila ni? 1400 tahun yang lama. 1400 tahun yang lepas. Allah dah cakap dekat. Okay, jadi ilmu ni tidak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudian ditegaskan lagi dengan kaedah yang seterusnya. La ya'lamu waqtas sa'ati illallah. Kaedah yang seterusnya, tidak ada yang tahu waktu terjadinya kiamat melainkan Allah sahaja. Surah Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Nabi pun diperintah untuk beritahu siapa yang tanya bila hari kiamat, innama, sesungguhnya, ilmuha, ilmu tentang bila terjadinya kiamat adalah di sisi pencipta aku. Hanya. Surah Al-A'raf ayat 187. Kemudian kaedah yang seterusnya, as-sa'atu amrun ghaibiyun. Ini ghaibiyun. Ghaibiyun. Hari kiamat, sa'ah, adalah perkara yang ghaib. Wal imanu biha, dan beriman dengan hari kiamat, min jumlatil imani bil ghaib, termasuk dalam keimanan kita benda yang ghaib. Okay, bila kita sebut as-sa'ah ni, kan kita sebutkan bila kita sebut hari kiamat ataupun hari akhirat, dia mencakupi semua perkara yang akan berlaku dalam kita menempuh hari akhirat, hari yang terakhir, masuk syurga ataupun neraka. Daripada apa? Daripada kematian lagi. Okey, bila kita sebut sa'ah ataupun yaumul akhir ataupun yaumul qiyamah, dia start daripada al-maut. Dan kematian ni adalah sa'atu sughra, kiamat kecil bagi setiap orang. Daripada kematian sampai dia masuk jannah ataupun nar. Ini semua perbahasan dia termasuk daripada al-imanu bil akhirah. Okey. Jadi hari kiamat adalah perkara yang ghaib, termasuk juga tanda-tanda dia. Baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Benda yang ghaib yang harus kita beriman. Bila sebut ghaib tu, benda tu tak nampak.
Kita tahu ataupun nampak bila ia terjadi. Dan juga salah satu antara dalam kita nak memahami benda ghaib ni, kita kena kembalikan kepada dalil. Kita tak boleh takwil. Kita tak boleh takwil. Asma Allah dan sifat Allah benda yang ghaib tak? Nama-nama dan sifat Allah benda yang ghaib, kita tak nampak. Bolehkah kita takwil? Allah sekian dan sekian? Tak boleh, kita kena terima seadanya. Begitu juga dengan para malaikat, azab kubur dan benda-benda ghaib lain. Begitu juga tanda-tanda kiamat. Bila Allah sebut Dajjal merupakan sosok manusia yang para sahabat pun pernah jumpa dia dengan bentuk sosok manusia, tiba-tiba kita takwil Dajjal ni internet, Dajjal ni Rothschild apa sebagainya lah. Ini dah terkeluar daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sa'ah dan tanda-tandanya adalah perkara ghaib. Jadi beriman dengan perkara yang ghaib, kita kena kembali kepada nas. Kita tidak boleh takwil dan tafsir dengan semahu kita. Kemudian yang terakhir, kaedah yang terakhir, lis-sa'ati amaratun tadullu ala qurbiha wa wuku'iha. Bagi hari kiamat, tanda-tanda amarat tadi kan, Jibril tanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni an amaratiha, tanda-tanda alamat yang menunjukkan dekatnya kiamat dan akan terjadi. Okey, kaedah yang pertama, hari kiamat pasti akan terjadi, tidak ada keraguan, dan hari kiamat tu sangat dekat. Kita tak tahu bila ia berlaku, tapi ia sangat dekat. Kemudian yang ketiga, tidak ada siapa tahu pun terjadinya hari kiamat melainkan Allah. Kemudian yang keempat, hari kiamat termasuk adalah perkara yang ghaib. Dan cara kita nak beriman kepada hari kiamat sama seperti kita beriman dengan benda-benda yang ghaib lain. Kemudian yang terakhir, bagi hari kiamat terdapat tanda-tanda untuk menunjukkan bahawa ia dekat dan akan terjadi. Okey, tadi Jibril tanya tentang fa akhbirni an amaratiha kan? Amarat, tanda-tanda ataupun alamat ataupun asyrat. Okey, tanda-tanda kiamat terbahagi menjadi dua. Aqsam asyratis sa'ah. Macam-macam tanda-tanda hari kiamat. Macam-macam tanda-tanda hari kiamat terbahagi menjadi dua. Yang pertama, tanda as-sughra, kecil, dan yang kedua tanda al-kubra, besar. Tanda kiamat terbagi menjadi dua, sughra dan kubra, besar, kecil dan besar. Tetapi ada juga di antara kalangan ulama membagikan tiga, sughra, wusta dan kubra. Di antara salah seorangnya adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, membagikan tanda-tanda kiamat kepada tiga, kecil, wusta tengah dan kubra besar. Tetapi hasilnya wusta ni termasuk dalam as-sughra. Okey. Okey, tanda-tanda kiamat as-sughra terbagi menjadi tiga macam, tiga jenis. Tanda-tanda kiamat as-sughra terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ma madat, tanda-tanda yang sudah berlaku dan selesai. Tanda-tanda kiamat kecil terbahagi menjadi tiga. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah berlaku. Contoh dia apa? Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlaku. Bi'tsatun Nabi SAW. Diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukankah Nabi SAW telah bersabda, bu'ithtu was-sa'ah hakadha, atau kama qala SAW. Nabi SAW sebut, aku telah diutus dan dekatnya hari kiamat dengan waktu aku telah diutus seperti ini. Fa asyara bisababati wa apa bahasa Arab ni? Nabi SAW tunjuk jari tengah dengan jari petunjuk. Sababati wal isyarah apa? Atau kama qala. Jadi menunjukkan Nabi diutus dengan hari kiamat sangat dekat waktunya. Dan ini adalah tanda kecil yang telah berlaku. Begitu juga mautun Nabi SAW. Kematian baginda Nabi SAW. Itu contoh bagi tanda-tanda kiamat kecil ni sangat banyak. Ada kalangan ulama yang kumpulkan sampai 50-60 tanda. Tetapi semua tanda-tanda tu terbahagi menjadi 3. Yang pertama yang telah berlaku. Okey, kemudian yang kedua, lam tazal tatajaddad. Lam tazal tatajaddad. Tatajaddadu. Lam tazal tatajaddadu. Tanda-tanda yang seterusnya, tanda-tanda kiamat kecil yang kedua jenisnya adalah yang sentiasa akan terjadi dan terjadi. Contohnya apa? Contohnya ada dalam hadis Jibril yang kita akan bahas nanti. Nabi bagi 2 contoh menunjukkan bahawa tanda kiamat. Itu yang 2 contoh yang kita akan bahas nanti. Ia termasuk dalam tanda-tanda kiamat kecil jenis yang kedua yang akan terjadi dan terjadi. Kemudian tanda kiamat kecil yang ketiga adalah saufa taqa'u, yang belum terjadi tetapi dia akan terjadi. Tanda kecil kiamat yang akan terjadi. Dan ada juga contohnya. Okey. Kemudian tanda-tanda kiamat jenis yang kedua setelah as-sughra kecil, yang kedua adalah al-kubra, besar. Apa contoh yang belum terjadi tanda-tanda kecil? Yang belum terjadi tetapi termasuk tanda-tanda kecil, di antaranya Imam Mahdi. Peperangan yang berlaku di antara umat Islam dengan orang kafir, peperangan yang sangat besar, yang sangat apa orang panggil, saking agungnya peperangan tersebut, kalau burung lalu di atas peperangan tu dia akan mati. Itu salah satu tanda kiamat kecil yang akan terjadi kelak, sebelum timbulnya tanda-tanda besar 10. Okey, tanda-tanda kiamat besar kubra ada 10. Boleh buka hadis Muslim 5162. Hadis riwayat Muslim 5162. Okey. Muslim 5162. Hadis daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari telah berkata, Ittala'a Nabi SAW alaina wa nahnu natadzakkar. Ittala'a, Nabi memperhatikan
memperhatikan Nabi SAW. Nabi adalah fa'il. Alaina, ke atas kami. Dan ketika itu wa nahnu waul hal, dan ketika itu kami natadzakar, kami sedang memudzakarah, saling memperingati, saling berbincang. Kemudian Nabi SAW bertanya, ma tadzakarun, apa yang kalian sedang bincangkan? Maka kami para sahabat berkata kepada Nabi SAW, nadhkuru as-sa'ah, kami sedang bincangkan tentang hari kiamat ni. Kenapa para sahabat bincangkan hari kiamat? Tadi sebab yang pertama tadi. Kenapa Jibril tanya tentang hari kiamat? Setelah Jibril tanya tentang Islam, iman dan ihsan, untuk bagi semangat dalam beribadah. Sebab tu para sahabat mereka saling berbincang tentang hari kiamat. Kemudian Nabi SAW memberitahu, innaha, sesungguhnya ha ni kembali kepada sa'ah, hari kiamat, lan taquma, tidak akan terjadi, hatta, sehingga, tarawna, kalian melihat, daripada perkataan yara, ra'a yara, tarawna, kalian melihat, qablaha, sebelumnya, sebelum hari kiamat tersebut, 10 ayat, 10 tanda-tanda. Maka Nabi SAW sebut, yang pertama, ad-dukhan, asap, asap tebal. Dan ini pun ada dalam surah ad-dukhan. Allah mengisahkan tentang asap tebal. Kemudian Dajjal, 10 tanda hari kiamat yang besar, yang menunjukkan telah dekat hari kiamat adalah Dajjal. Tapi tiba ada orang klaim Dajjal dah ada sekarang. Allahul Musta'an. Kemudian Dabbah, satu makhluk binatang yang sangat besar yang boleh berbicara dengan manusia. Dabbah. Kemudian Tulu asy-syamsi min maghribiha, matahari keluar daripada barat. 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Kemudian yang kelima, Nuzulul Isa, turunnya Nabi Isa Ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, ada 3 khusuf. Khusuf ni tanah runtuh yang sangat dahsyat. Tanah runtuh yang itu keluar pula. Tak apa, kita baca je. Tanah runtuh yang terjadi dekat Masyriq, kemudian terjadi dekat Maghrib, kemudian terjadi dekat Jaziratul Arab. 2 tanah runtuh yang sangat besar. Masyriq tu timur, Maghrib tu barat. Timur dan barat. Kemudian berlaku dekat Jaziratul Arab. Kemudian yang terakhir adalah api yang muncul daripada Yaman. Narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Satu api yang sangat besar yang keluar daripada Yaman, dia halau semua manusia untuk kumpul pada satu tempat. Itu di antara tanda-tanda besar bagi hari kiamat. Dukhan, Dajjal, Dabbah, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian 3 tanah runtuh, api muncul dari mana? Dah berapa tu? Ha? Sekejap Syuf 1, 2, 3, 7 kan? 8 lagi. Yang 3 tanah runtuh tu ada 3.
Satu-satu. Pecah 3. Tanah runtuh yang dekat barat, kemudian dekat timur, kemudian dekat Jaziratul Arab. Yang genap 10 betul tak? Saya miss satu lah Ustaz. Macam mana? Mana tak miss satu. Okey, kita ulang balik Okey, yang pertama lan taqumu sa'ah hatta tarawna qabla 10 ayat. Ad-dukhan, asap. Kemudian dajjal, kemudian dabbah, kemudian matahari keluar sebelah barat. Kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian ada 3 tanah runtuh, kemudian api daripada Yaman 10. Dan dah berlaku ke 10 tanda ni? Satu pun belum pernah ada lagi berlaku. Sebab kaedah berlakunya tanda-tanda kubrah ni, dia akan berlaku satu-satu dan dalam keadaan masa yang singkat. Berterusan. Dia tak ada stop dalam jangka waktu yang lama. Dia akan berterusan. Setelah Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa bunuh Dajjal, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Dan urutan ni pun ada khilaf di kalangan ulama'. Tetapi ada perbahasan yang menarik. Tanda pertama yang akan berlaku tanda apa? Apa? Asap? Tak. Matahari keluar. Ada pendapat ulama mengatakan tulu' asy-syams minal maghrib adalah tanda pertama. Minal maghrib, daripada barat, adalah tanda pertama akan terjadinya kiamat. Dan kita tahu kan, setelah Allah keluarkan matahari sebelah barat, maka tidak ada lagi pintu taubat. Orang beriman masih ada. Masih ada. Orang beriman masih ada sampai tanda yang terakhir. Tetapi bila keluarnya matahari sebelah barat, maka pintu taubat telah tertutup. Ketika itu akan datang fitnah yang dahsyat, betul tak? Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Barang siapa yang terpensung, dia tak ada pintu taubat dah. Sebab dulu yang kita faham, matahari keluar sebelah barat adalah tanda yang terakhir. Betul tak? Yang saya ingat saya belajar lah. Tapi tidak, ada pandangan ulama mengatakan matahari terbit sebelah barat adalah tanda yang pertama. Sebab apa? Sebab tadi kita sebut as-sa'ah ni, hari kiamat dan tanda-tandanya termasuk perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak. Tetapi perkara yang ghaib, bila Allah dah buka, kita tetap tak beriman, dah tidak ada kata taubat. Orang dah sakaratul maut. Sebab apa tidak boleh diterima taubatnya? Sebab dia dah nampak malaikat maut. Dia dah nampak benda ghaib. Dia dah nampak, baru dia cakap, oh rupanya memang betul ada malaikat maut yang Allah katakan. Sebab kita diuji untuk beriman dengan benda-benda yang kita tidak nampak. Itulah ujian kita. Itulah sifat orang-orang muttaqin yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan. Jadi apabila nak berlaku nanti Dajjal dengan sosok sekian dan sekian, sekarang kita tak tahu, dan kita beriman dengan iman yang penuh. Sebab ia berdasarkan daripada hadis yang sahih tentang Imam Mahdi, tentang turunnya Nabi Isa, bagaimana wajahnya wallahu alam, tapi kita beriman benda yang ghaib. Jadi bila kita dah nampak betul-betul matahari itu telah terbit sebelah barat, dan benda tu belum terjadi, bukan? Jadi benda tu ghaib. Jadi benda yang ghaib bila dah terbuka, Allah dah tak nak terima taubat lagi. Kenapa kau tak beriman sebelum aku tunjuk? Nak kena bukti baru nak beriman. Itu sifat orang-orang Bani Israel. Sementara nak tunggu kiamat tu, hidup dia sia-sia Ustaz. Macam mana? Tak, dia, Allah Maha Adil. Misalnya dah terbit matahari sebelah barat, tiba dia mengumpat. Dosa tu dah tak boleh, ni tak taubat dah. Tetapi amal perbuatan dia masih ada. Tapi kalau misal kata dia dah kufur, ada tak ada kata iman dah ketika itu. Sebab pintu taubat telah tertutup. Dan ini adalah salah satu pendapat para ulama. Ada khilaf. Cuma kita kena berhati-hatilah. Okey. Okey, kemudian hadis yang seterusnya, hadis riwayat Muslim 5236.
6 ke 4 ni sekejap 34. Tapi dalam kitab hadis ni sampai hadis ni dan beberapa hadis lain, dia dalam bab Dajjal keluar dan tinggal di bumi. Jadi memang Imam Muslim bawakan hadis terkait dengan hari-hari kiamat. Jadi kita boleh baca. Cuma saya nak ambil dalil tentang tanda-tanda kiamat yang besar, iaitu hadis riwayat Muslim 5234. Nabi SAW berkata, Inna awwala ayatin khurujan tulu'ash syamsi min maghribiha. Salah satu dalil yang menguatkan juga adalah dalil ni. Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ayat tanda-tanda hari kiamat besar yang pertama adalah keluarnya matahari dari sebelah barat. Kemudian keluarnya dabbah. Suma fal ukhra ala ithriha qariban. Nabi SAW sebut. Dan selanjutnya muncul sesaat setelahnya. Wal ukhra, Nabi sebut ni wal ukhra, fal ukhra ala ithriha qariban. Di akhir Nabi sebut awalnya akan keluar tanda yang pertama bagi tanda-tanda besar kiamat adalah matahari terbit sebelah barat dan sekian-sekian. Kemudian Nabi SAW sebut di sini fal ukhra ala ithriha qariban. Okay, ini satu kaedah yang harus kita kena faham. Fal ukhra dan tanda-tanda seterusnya bagi tanda-tanda besar kiamat ala ithriha atas bekas-bekas ataupun setelah terjadi tanda sebelumnya, qariban, akan berlaku dalam masa waktu yang singkat. Sebab tu belum berlaku lagi pada zaman kita sekarang ni tanda-tanda besar. Jadi jangan ada siapa pun mendakwa dah berlakunya tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal, tanah runtuh, api dan sebagainya. Okey, itu dah keluar daripada, dan tidak ada satu ulama Ahlus Sunnah pun saya bahas setahu ilmu saya yang mengatakan dah ada keluarnya tanda besar kiamat. Tak ada. Yang ada tanda kecil sahaja. Okey, boleh faham kaedah dan pembahagian tentang tanda-tanda kiamat. Kita kembali kepada hadis. Okey, kemudian Jibril bertanya kepada Nabi SAW an amaratiha, tanda-tanda bagi hari kiamat yang kita tidak tahu bila akan terjadi. Maka Nabi SAW bersabda, antalida amatu rabbataha. Tanda yang pertama adalah antalida. Talida ni apa? Melahirkan. Talida melahirkan. Amatu, hamba wanita. Amatu ni adalah al-jariyah, mamlukah. Di antara tanda-tanda kecil kiamat yang akan terjadi ketika zaman Nabi SAW ni, akan melahirkan seorang hamba wanita, rabbataha. Rabbataha. Dalam riwayat lain rabbaha. Rabb ni perkataan Rabb secara bahasanya apa? Tuan. Bukan Tuhan, tuan. Tetapi kalau kita taruh ar-Rabb, maka ia Tuhan. Kita tidak boleh taruh alif lam Rabb kemudian kita nisbahkan kepada makhluk, tak boleh. Kata Rabb ni dia boleh dinisbahkan kepada makhluk, tetapi kita tidak boleh taruh alif lam. Jika dinisbahkan kepada makhluk, maka ia membawa makna tuan. Rabbul ibil, tuannya unta.
dalam syair-syair Arab. Okey, jadi tanda yang pertama yang Nabi kabarkan akan melahirkan seorang hamba wanita tuannya. Ha ni kembali kepada domir, ha ni kembali kepada amah. Ha ni kembali kepada amah. Al-amatu. Dalam riwayat ni rabbataha, maknanya dia melahirkan perempuan. Ada tambah buta kat sini. Riwayat lain rabbaha, maknanya melahirkan anak lelaki. Jadi apa makna Nabi SAW bahawa akan melahirkan seorang hamba wanita tuannya sendiri? Apa maknanya, Fiq? Hamba melahirkan tuan. Apa? Hamba melahirkan tuan. Hamba melahirkan tuan. Ya, betul. Apa maknanya? Apa makna hamba melahirkan tuan? Ramai di kalangan masyarakat Melayu yang faham benda ni kan? Maksudnya tuan kena dengar cakap hamba. Tuan kena dengar cakap hamba. Maksudnya anak kalau dengar cakap ibu bapa lah. Set juga. Selalu yang tersebar anak yang derhaka. Seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Akhirnya anak dia tu seakan tuan dan ibu dia tu seakan hamba dia. Dia boleh suruh dan lain sebagainya. Tapi kita jangan suka dulu bahawa kita punya tafsiran tu betul. Kita tengok tafsiran para ulama. Okay, yang pertama tafsiran antalida amatu rabbataha intishar al-jihad. Intishar ni tersebarnya jihad. Para ulama menegaskan ataupun menerangkan bahawa tanda ni antalida amatu rabbataha adalah intisharul jihad, tersebarnya jihad. Apa kaitan dia? Apa kaitannya tersebarnya jihad, berlaku jihad kat sana, jihad kat sini, lepas tu datanglah tanda antalida amatu rabbataha. Tanda dia jadi macam ni. Bila terjadinya jihad, maka kaum muslimin akan berperang dengan orang-orang kafir. Betul tak? Mana-mana negara orang kafir yang tidak mau bayar jizyah, tak nak masuk Islam, tak nak bayar jizyah, dia kena berperang dengan orang muslimin. Jika dia tak nak taat kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia kena jadi hambanya manusia, kena bayar jizyah. Tapi tak nak juga, maka kita kena berperang. Kan? Dan apabila berlakunya peperangan, para wanita dari kalangan orang-orang kafir tu akan menjadi hamba kepada kaum muslimin yang berperang. Okey, begitu konsep dia. Misalnya, kita semua berperang dengan Amerika. Jihad yang syar'i lah. Lepas tu bila kita menang, mana-mana orang kafir yang tidak mau beriman, dia akan jadi hambanya. Dia tidak jadi hamba Allah, dia akan jadi hamba manusia. Itu berlakunya salah satu proses adanya seorang hamba. Zaman kita tak ada dah sebab tidak ada peperangan, betul tak? Jadi zaman dulu apabila kaum muslimin berperang dekat Syam, berperang dekat tempat-tempat orang kafir, Faris dan sebagainya, maka mereka akan dapat wanita-wanita kafir sebagai hamba mereka. Kan? Dan tidak ada had dia. Dan hamba ni, sebagaimana dalam ayat Quran, dibolehkan untuk berjima' bersama, tanpa nikah pun. Kan? Dalam ayat surah Al-Ma'arij, kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Allah haramkan untuk kita berjima' ataupun melepaskan nafsu kecuali kepada isteri-isteri dan hamba-hamba yang dimiliki. Bila intisyarul jihad, maka kaum muslimin akan dapat hamba, kemudian akan berlakunya hubungan, kan? Kemudian hamba itu akan melahirkan anak. Dan anak itu dia adalah hur. Anak yang dilahirkan dari seorang hamba, tetapi ayahnya adalah orang yang bebas, maka anak tersebut adalah bebas. Dia bukan hamba. Dia pasal anak Islam tu Ustaz? Anaknya Islam. Puan, putus ke Facebook? Tak ada, sekejap dia tadi. Jadi tanda yang
penerangan ulama tentang antalida amatu rabbataha adalah tersebarnya jihad secara meluas. Dan ini berlaku pada zaman Umar bin Khattab. Jadi banyaklah dapat hamba, akhirnya lahirlah seorang hamba. Seorang hamba itu melahirkan seorang anak daripada orang yang bebas, tuannya. Tapi tak adalah istilah anak tersebut biadab ke tak. Nak menerangkan bahawa Nabi sebut tu akan tersebarnya jihad, akan meluasnya jihad. Okey. Kemudian pendapat yang kedua, dalalatu ala sur'atil waqt. Antalida amatu rabbataha, akan melahirkan seorang hamba wanita tuannya, adalah dalalatu ala sur'atil waqt, menunjukkan kelak akan, dalalatu menunjukkan atas sur'atil waqt, cepatnya berlaku waktu. Waktu akan berlaku sangat cepat. Dan memang dekatnya hari kiamat, waktu akan berlaku sangat cepat. Sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, betul tak? Setahun seperti sebulan. Dan salah satu contohnya juga menunjukkan bahawa cepatnya berlaku waktu adalah antalida amatu rabbataha. Okay, macam mana dia boleh sebut ataupun ulama boleh menerangkan bahawa tanda lahirnya seorang hamba wanita tuannya sendiri menunjukkan berlakunya waktu sangat cepat? Apa kaitan dia? Jadi adanya perbahasan ni ataupun penerangan ni terjadi di kalangan ulama sebab mereka khilaf. Amatu ni, hamba, terbagi menjadi dua dalam pemahaman ulama. Bagi amatu ni, seorang hamba ni ada dua. Aini ataupun jinsi. Hamba yang Nabi SAW maksudkan adalah hamba aini ataupun hamba jinsi. Maksudnya, aini adalah diri hamba itu tersebut. Akan lahirnya seorang hamba wanita, tuannya, jikalau ditafsirkan hamba yang aini, maka dia akan lahirkan anak dia sendiri, tuan dia sendiri. Faham tak? Diri dia, wanita tersebut. Tapi kalau hamba secara jenis hamba, maksudnya kelak, dan pemahaman jinsi ni lahirnya pendapat ni. Saya cuba usaha terangkan kalau tak faham bertanya sebab susah juga nak terangkan ni. Dan lahirnya seorang hamba wanita tuannya, jikalau al-amatu ditafsirkan sebagai jinsi jenis hamba, maka dia akan melahirkan seseorang yang kelak akan menjadi malik ataupun pemerintah, imam, sehingga di bawah anak dia sebut tu ada hamba-hamba dia, orang yang dia kawal. Seseorang ibu melahirkan anak, tetapi sepatnya waktu berlaku, anak tersebut tiba-tiba jadi raja, tiba-tiba jadi pemimpin. Itu maksud dia. Jadi maksud Nabi SAW antalida amatu rabbataha, bagi pendapat yang kedua, menunjukkan waktu akan berlaku sangat cepat sebelum berlakunya hari kiamat. Seseorang melahirkan anak, tiba-tiba anak tu jadi pemimpin, dah jadi raja dan lain sebagainya. Okey, boleh faham Kalau aini ni, dia akan kembali kepada tafsiran ni, intisyarul jihad. Boleh faham? Boleh faham tak? Akak boleh faham? Serius ah? Cuba terangkan balik. Okey, saya ulang balik.
Okey, antalida amatu rabbataha. Kalau kita terjemah secara harfi dulu. Akan melahirkan seorang hamba wanita tuannya. Ha ni kembali kepada hamba tersebut. Terjadi perbahasan ataupun khilaf di kalangan ulama, adakah al-amatu ni aini ataupun jinsi. Aini tu orang tersebut, ain, dia diri sendiri. Kalau diterjemahkan sebagai al-amatu secara aini, maka makna dia intisyarul jihad. Orang Muslim yang berperang dengan orang kafir, akhirnya dia dapat budak daripada kalangan orang kafir perempuan dan dia berjima, akhirnya dapat anak. Dan anak tersebut bebas, hur, dia bukan hamba. Sebab bapaknya orang yang hur. Okey? Jadi seorang hamba melahirkan tuan. Itu terjemahan intisyarul jihad. Kemudian yang kedua, dalalatu ala suratil waqt, menunjukkan cepatnya berlaku waktu. Al-amatu kat sini adalah jinsi, jenis, bukan orang tersebut. Jadi mana-mana ibu, dia melahirkan anak dan waktu berlaku sangat cepat dan anak tersebut boleh jadi raja, boleh jadi pemimpin, ketua dan sebagainya. Boleh faham Alhamdulillah. Ada proses pembesaran, tapi rasa keadaan tu sangat cepat. Dia dikuatkan dengan hadis Nabi SAW sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Itu hadis sahih. Dan betul tak kita seminggu ni rasanya macam Khamis minggu lepas baru buat semalam, betul tak? Berlaku sangat cepat waktu. Kemudian yang ketiga baru intisyarul uquq. Tersebarnya uquq, biadab. Uququl walidain. Uquq. Kata lawan bagi birru walidain. Birru walidain, buat baik kepada kedua orang tua. Kata lawan dia uquq, derhakalah. Nah, itu baru kena dengan tafsirnya orang Melayu. Seorang hamba melahirkan tuannya. Tapi soalannya, di antara tiga pendapat ni mana yang paling tepat? Kalau kita cakap yang ni tepat, kalau kita bahas tentang bahasa kemudian ni, kita seakan terbuka kan, oh benda ni sebenarnya tak ada kaitan pun. Betul tak? Ada pendapat mengatakan nombor satu, tapi kalau mengikut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang paling tepat adalah nombor dua. Menunjukkan waktu akan berlaku sangat cepat. Dalil penguat dia apa? Tanda yang seterusnya yang Nabi beritahu. Tanda yang seterusnya. Okey, yang ni yang pertama, tanda yang pertama. Tanda yang kedua, antara engkau akan melihat hufat. Hufat ni orang yang tidak ada kasut. Orang yang apa panggil? Tak ada kasut apa? Kaki ayam. Kaki ayam, orang yang berkaki ayam. Hufat, iaitu dia tidak mempunyai kecukupan sehingga dia pun tak berkaki ayam. Dia pun tak berkasut sehingga berkaki ayam. Urat ni telanjang secara harfiah dia. Tapi maksud di sini dia tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli pakaian sehingga menutup aurat dia. Kemudian ala ni fakir. Dia tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli keperluan dia dari segi makanan, rumah dan sebagainya. Ala kata sama dia adalah fakir. Miskin, fakir miskin. Kemudian yang seterusnya ni 1, 2, 3, dia tak ada kasut, dia tak ada baju yang cukup, kemudian dia tak ada makanan yang mencukupi dia. Kemudian kerja dia ri'a asya'i, menggembala kambing. Ri'a menggembala, sya'i ni kambing. Dan 4 sifat yang Nabi terangkan ni, Nabi nak menunjukkan orang ni miskin, tidak ada harta. Tiba-tiba yatatawaluna fil budyan. Orang yang tidak cukup, nak pakai slipper pun tak ada duit, nak pakai baju pun koyak-koyak, tak dapat nak tutup aurat dia sempurna, nak makan pun susah, kerja menggembala kambing je. Tiba-tiba satu hari dia yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba. Yatatawalu daripada perkataan tawil, tinggi. Yatatawalu ni saling berlomba untuk meninggikan apa?
bunyan, bangunan. Orang ni miskin, tiba-tiba jadi kaya. Bila kaya, kerja dia apa? Saling berlomba di antara satu sama lain untuk tinggikan bangunan. Itu menunjukkan apa? Waktu berlaku sangat cepat. Dalalatu ala suratil waqt. Sebab tu Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin dia memilih pendapat antalida amatu rabbataha, pendapat yang kedua. Sebalik tepatnya ditekankan lagi dengan tanda yang kedua. Dikuatkan lagi dengan tanda yang kedua. Boleh faham insya-Allah? Okey, thumman talaqa. Umar meriwayatkan, kemudian orang tersebut pun pergi. Intalaqa yantaliku, pergi. Falabithtu maliyan. Falabithtu dia terjemah apa? Labith ni dia kata sama dia bermalam lah, berlaku hari. Aku menjalani hari-hari aku. Falabithtu maliyan, dalam jangka waktu yang panjang. Dan telah berlaku hari dalam waktu jangka yang panjang. Itu maksud Umar. Maksudnya Ustaz, tadi dia tiba-tiba pergi. Dah habis tanya pasal kiamat ni, kemudian orang tu pun pergi. Okay, lepas tu dah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ni Umar ceritakan. Falabithtu maliyan. Maliyan ni, ada para ulama mengatakan salah satu ayam, 3 hari. Maliyan adalah 3 hari. Ada yang berpendapat lebih. Maknanya satu jangka waktu yang panjang lah, sehingga 3 hari ataupun lebih. Kemudian apa yang jadi setelah 3 hari ataupun lebih? Umar pun bertemu dengan Nabi SAW. Thumma qal. Kemudian Nabi SAW pun berkata kepada Umar, Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Adakah engkau tahu siapa yang bertanya? Walaupun dah berapa hari, Umar belum tahu lagi siapa tu. Qultu, maka Umar pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Okey, dalam ayat ni, Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa zaman sekarang ni, kalau kita tanya kepada ustaz ke apa ke, dia sebut Allahu a'lam je. Tak ada Rasul. Sebab Rasul dah wafat. Jadi kita kembalikan ilmu tu hanya kepada Allah. Tapi ketika ni Rasul masih hidup, dan kemungkinan Allah akan mewahyukan kepada Rasul. Jadi Rasul tahu. Jadi menunjukkan adat ataupun adab seorang talibul ilm ataupun seorang murid kepada gurunya, dia berkata, dan juga adab kepada Rasul SAW, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi setelah wafatnya Rasul, maka tidak ada lagi perkataan Rasul, Allahu a'lam saja. Dan ini juga menafikan pada orang-orang yang ta'assub kepada Nabi SAW, sehingga lebih dia mengagungkan Nabi lebih daripada yang Nabi inginkan. Kan, sehingga ada sebahagian orang meminta syifa, kesembuhan kepada Nabi SAW. Dan ini adalah perkara syirik. Doa-doa, selawat-selawat, kalau kita tengok maknanya, rupanya makna tersebut dia meminta kesembuhan kepada Nabi SAW, bukan kepada Allah. Dan selawat ni banyak terjadi di kalangan kaum muslimin kita. Masuklah pergi telaga-telaga tu. Termasuk pergi telaga, dan telaga tu tak terbukti pun secara saintifik kan, baru dapat sembuh sekian-sekian, tapi dia ada itikad, itu dah masuk benda takhayul, boleh masuk syirik kecil. Tapi kalau dia itikad bahawa benda tu yang beri kesembuhan, jadi syirik akbar. Kan ada selawat-selawat yang Ya Allah, berilah selawat dan keselamatan ke atas Nabi, yang mana dia telah sembuhkan, yang sebabkan dia akan sembuhkan aku, berikan aku ketenangan hati, mata dan sebagainya. Atau kata nama lainnya selawat syifa. Selawat-selawat apa pun yang dibawa oleh manusia, selawat yang paling mulia, selawat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah selawat Ibrahimiyah. Dan selawat inilah yang Nabi suruh kita sebut. Baca itu yang dah cukup. Pahala jauh lebih besar.
salam kepada Rasulullah. Pernah dengar tak? Pernah dengar selalu. Okey ke Ustaz? Sebaiknya tak perlulah. Ada pertanyaan bahawa di sebahagian masyarakat kita ni, kalau tahu je orang tu nak pergi umrah, dia cakap tolong kirim salam kat Rasulullah. Tak perlu. Sebab Rasulullah dah bagi kita jalan yang lebih mudah untuk selawat dia. Dan selawat tu pasti sampai kepada Nabi SAW. Tak perlu kita menggunakan perantara. Boleh jadi akan termasuk perkara yang bid'ah. Kan? Dia menganggap ini satu ibadah. Okey, cepat ada orang pergi umrah. Cepat-cepat kita minta suruh pergi kirim salam. Dia jadi masuk benda bid'ah. Tidak ada satu riwayat pun kalau para sahabat daripada mana-mana tempat nak pergi umrah ataupun nak pergi Masjid Nabawi, ada sahabat lain berpesan, tolong kirim salam kepada Rasulullah. Tak ada. Kita belum jumpa lagi. Mungkin ni Baik, selawat sahaja. Selawat dan ikut betul-betul sunnah Rasul. Itu bukti kita cinta kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW beritahu kepada Umar, fa innahu Jibril. Maka sesungguhnya hu ni adalah sa'il. Mana? Sesungguhnya orang yang bertanya hari-hari yang lepas tu adalah Jibril. Malaikat Jibril. Untuk apa dia datang dan tanya 4 perkara tu? Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajar kalian agama kalian. Sebab tu hadis ni adalah hadis Ummus Sunnah ataupun Ummul Hadis. Sebab di dalamnya ada din kita. Ada apa pertanyaan? Oh, pukul 12 dah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berlalunya siri yang ke-22, akhirnya kita habis juga hadis yang kedua. Dan saya yakin, cukup yakin, ramai di kalangan para pelajar yang dah hafal hadis ni. Sebab 22 siri dekat semua berapa bulan ni, mesti dah hafal betul ni. Dah hafal luar kepala rasanya ni. Kalau setiap hari sebelum nak start kelas dia hafal kan. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Lepas tu minggu depan dah hafal lagi. Istala alaina rajus. Lebih daripada hafal ni. Dan pada hari ini kita akan tebuk satu-satu yang ada kat sini. Tak ada gurau je. Jadi saya wasiatkanlah kalau boleh usahakan untuk hafal. Kalau tak dapat hafal matan hadis pun hafal terjemahan dia. Kerana ni apa? Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada Nabi tanya 4 perkara ni. Kemudian Umar meriwayatkan hadis ni kepada para sahabat. Kemudian hadis ni sampai kepada Abdullah bin Umar. Dia sampaikan kepada Yahya bin Ya'bar, seorang tabi'in. Dan akhirnya Yahya bin Ta'bar sampai kepada Imam Muslim. Dan Imam Muslim bawakan dalam hadis ni kepada dalam kitab sahih. Kemudian kitab sahih ini dipelajari oleh Imam An-Nawawi, kemudian masukkan dalam Arba'in Nawawi untuk apa? Untuk kita belajar agama kita. Atakum yu'allimukum dinakum. Inilah agama kita. Inilah rukun Islam, inilah rukun iman, inilah ihsan. Dan inilah perkara-perkara kiamat yang pasti akan berlaku untuk memicu kita agar menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa pertanyaan? InsyaAllah tak ada. Tutup majlis kita dengan insyaAllah minggu depan kita akan masuk hadis yang ketiga. Hadis Abdullah bin Umar. Ia pun perbahasan tentang rukun Islam. Kita ulang kaji je. InsyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى